A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya dapat sama-sama kita lanjutkan pengajian kita dalam unit yang kedua, iaitu bab solat. Para pendengar yang saya kasihi sekalian, yang sedang menonton video ini, saya ucapkan selamat membaca buku dan selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini dalam unit yang kedua ini, daripada pelajaran kita, iaitu pelajaran fiqh ibadah, insya-Allah pada hari ini kita akan menghuraikan bab yang kedua daripada ibadah. Yang sebelum ini kita telah belajar dan kita ketahui apakah itu yang dikatakan dengan bersuci ataupun taharah ataupun membersihkan diri. Kita dah tahu dah selok-belok apakah itu dinamakan hadas kecil, apakah itu dinamakan hadas besar, bagaimanakah kita nak berwudu, kan? Kalau kita luka, macam mana kita nak bertayamum untuk berwudu, kan? Jadi perkara-perkara ini telah kita pelajari pada bab taharah. Dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi pelajaran kita di dalam bab solat. Apabila kita sudah bersuci, diri kita sudah bersuci, makna kata diri kita sudah bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi dalam bab solat ini, insya-Allah kita akan ceritakan bagaimana cara solat yang betul dan yang tidak sah melakukan solat. Jadi pada hari ini kita akan mulakan dengan sebuah kisah. Saya cuba simpankan kisah ini untuk kita ambil sebagai intro ataupun pengenalan. Kisah ini berbunyi begini. Apabila seorang suami isteri ini apabila berkahwin dan mempunyai seorang anak, apabila si isteri melahirkan anak, kan? Bila isteri melahirkan anak, Ustaz, suami tadi pun berbincang dengan isterinya. Suami dia kata dekat isteri, ayang, kan? Bila orang baru menikah, ni dia akan sebut bahasa-bahasa yang romantik, kan? Biasa, kan? Ayang, kita ni dah dapat suriat, dah ada anak. Abang rasa kita nak kena buat kenduri arwah lah, beserta dengan kenduri kesyukuran dan kenduri kita buat sedikit majlis cukur rambut, cukur jambul. Jadi apabila berlaku peristiwa itu, berlaku kisah itu, si suami minta pandangan si isteri. Ayang, aku ni, kata si suami tadi, abang ni, tak reti nak baca tahlil, tak reti nak buat kita panggil doa kesyukuran. Isteri kata, lah, abang nak payah apa? Bukan abang nak kena baca doa, bukan abang nak kena buat majlis kesyukuran tu dah. Kita panggil imam. Kan? Si suami kata kat isteri,
dalam lahajah Kedah, dalam bahasa Kedah. Si suami kata kat isteri, ni, ayah weh, aku ni masjid ni bukan hang tak tahu, tak pernah duk pi. Kan? Tak pernah duk pergi masjid. Jadi aku pun dah ingat-ingat lupa dah muka tu imam macam mana. Yang aku ingat bertemu dengan tu imam ni masa aku nikah dengan hang dulu. Maksudnya masa hari dia akad nikah dengan isteri dia itu, barulah dia teringat muka tu imam tu. Lepas tu dah tak pernah pergi masjid, tak pernah sembahyang. Bila tak pernah sembahyang, dia tak ingat muka tu imam macam mana. Isteri dia kata, lah, abang bukan susah. Tu imam tu, hak duduk di depan sekali tu, kan ada sejadah panjang disusun dan satu sejadah. Yang duduk atas satu sejadah, yang duduk paling depan, itulah tu imam. Ya. Jadi, isteri dia bagi pendapat. Lah ni abang tak usah bimbang lah, tak usah risau. Lah ni, abang cuma pi hari kita nak buat kenduri ni, abang pi waktu Zuhur, abang tunggu tu imam, bila tu imam naik duduk tempat imam, abang sembahyang ikut imam. Dah abang tak mati sembahyang. Kan? Jadi apabila berlaku peristiwa itu, berlaku kisah itu, si suami pun fikir, betul juga bukan nak susah pun. Dah tak reti sembahyang, kan? Jadi ikut imam lah nak sembahyang. Kan? Jadi apabila berlaku perkara itu, jadi si suami tadi pun apabila hari kenduri itu dah tiba, si suami tadi pun start motor dia terus ke masjid. Bila masuk ke masjid, kan, apa yang berlaku? Dia tunggu. Dia duduk biasa balik kerja. Balik kerja ni waktu dia waktu tengah hari. Dia tengok waktu tengah hari ni biasanya orang akan solat. Jadi dia datang pukul 12.30. Kan? Datang pukul 12.30 untuk tengok jam. Ish, pasal apa orang tak datang lagi ni? Dah tengah hari. Biasanya aku balik kerja waktu tengah hari ni orang dah sembahyang. Dia tak tahu waktu masuk pukul berapa, waktu solat masuk pukul berapa, kan? Jadi dia tunggu. Bila tunggu. Tiba-tiba Ustaz Salah, tiba-tiba datang seorang agak berumur, pakai kain pelekat, berbaju Melayu, berkopiah, datang. Dia pun tengok orang tu daripada jauh. Si suami tadi tengok jauh. Ish, dia kata, ini ke tu imam ni? Ini ke tu imam ni? Pasal-pasal bukan. Kan? Dia pun bagi salam. Assalamualaikum tu imam. Tu imam tu pun jawab, Waalaikumsalam. Kan? Jawab Waalaikumsalam. Dia pun bagi tahu, tu imam, tak lagi nak jemput ni. Kan? Nak jemput tu imam pergi kenduri rumah saya, minta baca doa. Kan? Si lelaki tadi kata, aku bukan tu imam, aku Tok Bilal yang duk azan dekat surah, dekat masjid ni. Tu imam tak sampai lagi, hang tunggu tak? Lagi tu imam sampai. Kan? Allah, dia kata, silap malulah aku. Bukan tu imam, ingatkan tu imam. Apabila berlaku macam tu, si suami tadi pun bersabar lagi. Sebab apa? Rumah dia ni orang dah masak dah ni. Cuma tinggal dia nak panggil tu imam untuk pergi laksanakan tugas-tugas sebagai imam. Baca tahlil, buat doa kesyukuran dan sebagainya. Dia tunggulah juga. Dah asyik lama tunggu, dia pun boring. Dia biasa kalau duduk kerja kampung ni biasanya, si suami tadi penghisap curut, orang penghisap curut. Tuan-tuan, Ustaz Salah, penghisap curut. Tahu curut ke? Ustaz Salah, curut. Curut ni dia payah sikit nak terpadam. Bila kita cucur sekali tu dia payah nak terpadam. Jadi dia pun sementara nak tunggu tu imam ni, dia hisap curut. Dia pun cucur curut, hisap. Bila hisap, tunggu, akhir sekali datanglah sebuah mutu yang agak lama, dengan orang yang naik motor tu pakai jubah, pakai sorban, ada janggut sedikit. Tapi bukan saya. Tu imam tu. Jadi apabila berlaku macam tu, dia pun tengok. Dia kata sah ni tu imam. Jadi tu imam datang lewat hari tu. Dah bilal azan dan sebagainya, akhir sekali tu imam datang lewat. Bila tu imam datang lewat, dia pun terus berhenti mutu di depan pintu masjid dan terus melangkah masuk ke dalam masjid. Apabila berlaku macam tu, si suami tadi teringat pesan isterinya. Isteri dia pesan, abang, kalau abang tak reti sembahyang, senang. Abang ikut saja macam mana cara imam solat, macam mana imam sembahyang. Jadi bila selesailah sembahyang. Bukan nak susah abang. Dia terngiang-ngiang lagi di telinga dia kata-kata isteri dia.
Nak tahu kisah selanjutnya tuan-tuan? Ini bab solat. Intro bab solat. Jadi, apabila berlaku macam tu, dia pun tengok Tok Imam sudah melangkah kaki naik ke masjid. Bila berlaku macam tu, dia terus kejar Tok Imam itu naik ke masjid. Tok Imam terus berjalan hinggalah ke tempat imam. Bila dia tengok tempatnya, imam sudah ada di tengah-tengah tempat yang imam, yang seorang kat depan tu, dia si suami tadi terus berlari dan pergi ke belakang imam tadi. Di saf makmum tu di belakang dengan imam betul, bertentang dengan imam belakang. Dia tolak Tok Bilal sikit, lalu Tok Bilal sikit, lalu dia pun duduk di belakang tu imam. Sebab dia nak ikut pergerakan imam. Sebab isteri dia pesan sembahyang ikut pergerakan imam. Bila tu imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia kata lega. Bila dia nak angkat takbir, dia tengok, oi, di jari dia ada lagi curut. Ustaz. Orang duk saya tak curut, tak pernah sembahyang. Jadi betul lah. Curut ni duk pegang saja kat tangan. Dia pun, kalau aku keluar, buang curut ni kat luar, orang lain ambil tempat aku. Jadi dia pun nak buat macam mana? Dia pun toleh ke belakang, tengok ada tiang masjid tu kan. Dia pun tenyehkan ataupun cuba nak padamkan curut tadi di tiang tersebut. Jadi dia pun dah padam, dia pun letak curut di atas telinganya. Di atas curut, atas telinga. Dan dia pun kata lega. Dia biasa isap curut, bila curut tak habis, dia letak atas telinga. Dia pun dah jadi macam tu. Dia pun angkat takbir. Tok Imam dah angkat takbir, dia pun angkat Allahu Akbar. Ikut imam. Dia tak baca apa pun. Dia senyap je ikut imam. Kan? Lepas tu Tok Imam buat apa? Selepas takbir, selepas baca surah apa semua, bila zuhur ni baca dalam keadaan diam tak? Apabila sudah berlaku macam tu, Tok Imam pun rokok. Tok Imam pun Allahu Akbar. Dia pun ikut Allahu Akbar. Dalam hati dia kata apa? Lega aku boleh ikut imam. Lepas ni aku nak beritahu imam, kata nak ajak pergi penuri rumah aku. Bila jadi perkara begitu, tak apa. Dia kata dia rasa selesai. Apabila tu imam sebut Sami'allahu liman hamidah. Tuan-tuan, tahu apa yang berlaku? Curut yang dia cuba padamkan tadi ni tak terpadam, tuan-tuan. Ustaz. Curut yang ada di telinga dia ni masih belum terpadam. Yang kata curut ni, sifat curut ni memang sukar untuk dipadam. Apabila berlaku macam itu, dia pun terlintas, macam mana ni aku nak buat ni? Curut masih ada di telinga aku, macam mana aku nak buat? Kan? Jadi tak kala itu, Tok Imam pun Allahu Akbar. Tok Imam sujud. Dia kata, tengok makmum pun Allahu Akbar sujud. Bila sujud, dia kata lega. Ini peluang, aku nak keluar tak boleh, tetapi aku nak buang curut ni. Dia pun jentik curut di telinga dia. Bila jentik curut di telinga dia, curut tadi jatuh di atas jubah Tok Imam. Duduk atas pelipat kaki Tok Imam. Curut yang tak padam tadi tu. Apabila berlaku macam itu, tuan-tuan tak apa yang berlaku. Tok Imam pun tak apalah. Kan? Dia pun dah curut dah jatuh atas kain Tok Imam, dia pun Allahu Akbar turun. Dia kata lega aku. Sebab apa? Sebab curut dah tak ada di telinga. Selepas sujud, apa rukun yang berikutnya? Duduk di antara dua sujud. Tok Imam pun Allahu Akbar. Tok Imam tersebut bar tu laju kuat. Tahu sebab apa? Ustaz. Tok Imam tu terduduk atas curut. Tok Imam tu terduduk atas curut tadi. Apabila berlaku situasi begitu, Tok Imam gelisah sebab kain dia panas dan dia tak boleh nak duduk lagi sebab kepanasan yang terlampau. Dan apabila berlaku perkara begitu, Tok Imam buat apa? Tok Imam lari. Tok Imam bangun daripada tempat imam, lari dan terjun ke dalam kolam. Apa berlaku? Si suami tadi ingat pesan isteri dia. Isteri dia kata solat ikut imam, sembahyang ikut imam. Apa berlaku? Si suami tadi tengok Tok Imam lari, dia pun terus lari. Tok Imam terjun dalam kolam, dia pun terjun dalam kolam, duduk depan-depan dengan tu. Tok Imam pun tanya, ni pasal apa yang hang ikut aku ni? Aku terjun kolam, hang terjun kolam pasal apa? Kan? Jadi dia pun bagi tahu, lah saya ni sembahyang ikut imam. Tok Imam terjun kolam, saya terjun kolam.
Kan? Jadi situasi begitu. Sebab apa? Sebab kejahilan dalam solat. Itu pengenalan kita. Jadi sebelum kita nak mulakan bab solat ini, sudi saya katakan dalam bab solat ini kita kena tekankan sungguh syarat sah solat. Hukum apa kita bersolat? Waktu mana kita nak solat? Semua ini perlu diperincikan. Sah tak kita solat? InsyaAllah kita akan terangkan dalam bab solat ini, insyaAllah. Mari kita lihat slide sama-sama. Okey, Ustazah yang saya kasihi sekalian, lihat slide. Slide di atas menunjukkan satu dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tuan-tuan, wa aqimus shalah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dirikanlah solat. Maksud dia kita kena tunaikanlah solat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nak cerita dia, Allah dah tetap dah sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukallaf, kamu perlu bersolat. Sebab as-salatu imanud din. Solat itu tiang agama. Man tarakas salat, siapa yang tinggalkan sembahyang, maka dia adalah man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa yang tinggal solat dalam keadaan sengaja, maka dia akan terkeluar daripada Islam. Masya Allah, Ustaz. Bukannya senang terkeluar daripada agama Islam orang yang sengaja meninggalkan solat. Jadi kita kena ambil perhatian, Pak. Solat adalah satu kepentingan bagi kita. Nak membezakan antara Islam dan kafir adalah solat. Kalau kita solat, kita tengok kan, orang tu pergi bekerja seharian tanpa solat, dia ni mesti bukan orang Islam, orang kafir. Itu tanggapan pertama kita. Jadi begitu juga tanggapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu aku ciptakan sebagai hamba, manusia kita ni semua ni hamba Allah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan tuntutan Tuhan kita, pencipta kita suruh buat apa? Suruh sembahyang, suruh solat. Kalau kita tak tunaikan, seolah-olah kita engkar. Bila engkar, terjatuh kita sebagai kafir. Okey, contoh. Itu dalil. Kita tengok definisi solat. Apakah yang dikatakan solat? Dari segi bahasa. Pengertian solat. Menurut bahasa, solat artinya doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini bermaksud doa. Makna kata bukan saja-saja Allah suruh supaya apa? Berdoa. Apa erti doa? Doa ini meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sebagai manusia sering ditimpa masalah-masalah, sering ditimpa ujian-ujian, sering ditimpa dugaan-dugaan. Tempat kita nak meluahkan masalah kita, nak menenangkan jiwa kita dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bagi tahu Tuhan kita, Dia yang cipta kita, Dia lebih mengetahui apa yang berlaku dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara solat. Bila kita solat, kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ceritalah apa masalah kita. Insya-Allah Tuhan kita cukup suka kepada hamba-Nya yang meminta doa, insya-Allah. Jadi kita tengok dalil. Dalilnya yang membuat maksud, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi jiwa mereka itu. Sesungguhnya, dan berdoalah untuk mereka. Kita kena berdoa. Bila berdoa, semua orang akan menjadi tentera. Kita tengok At-Taubah ayat 103. Menurut istilah pula, solat ialah, menurut istilah ataupun dari segi sudut tadi bahasa, dari sudut keperluan sembahyang itu sendiri, apa dia? Menurut istilah pula, solat ialah suatu ibadah yang mengandungi perkataan dan juga perbuatan yang tertentu. Perkataan tertentu dan juga perbuatan tertentu dengan
dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan mengucap salam. Dimulakan dengan kita angkat takbir Allahu Akbar dengan membesarkan Allah dan disudahi dengan ucapan salam. Kita mengucap salam, Assalamualaikum. Kita mengucapkan salam sejahtera kepada pencipta kita. Jadi menurut istilah adalah perkataan dan juga perbuatan. Itu dinamakan solat. Perkataan apa dan perbuatan apa? Itu yang menjadi persoalan kita. Okey. Ustazah yang saya kasih di sini. Mari kita tengok. Yang dimaksudkan dengan perkataan ialah kita membaca takbir, kita membaca Al-Quran, kita membaca tasbih, doa dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan kita membaca takbir? Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Kita membaca takbir. Apa itu takbir? Takbir adalah ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat takbir. Dan seterusnya baca Al-Quran apa dia? Kita baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk makmum pun amin ramai-ramai. Sebab apa? Sebab kita mulakan dengan membaca Al-Quran, membaca umul kitab. Ibu bagi segala kita. Dalam Al-Quran itu, ibu kepada Al-Quran itu, dalam surah-surah lain itu adalah Al-Fatihah. Jadi itu dikatakan membaca Al-Quran. Tasbih. Kita memuji. Macam mana cara memuji dia? Kita rokok. Subhana Rabbiyal apa tuan-tuan? Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim. Kita mentazimkan Allah. Lepas tu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita sentiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertasbih. Dan seterusnya doa. Doa macam mana? Mula-mula sekali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kan? Inna salati, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya, dan kehidupan aku, wa mahyaya wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin. Karena Allah, karena Engkau ya Allah. Mana kata kita dah berdoa dah. Itu doa dalam doa iftitah. Itu belum lagi kita berdoa apabila sudah solat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita berdoa apa? Berdoa ya Allah ya Tuhanku. Doa lah. Apa tuan-tuan nak doa? Ya Allah ya Tuhanku, kan? Berikanlah aku iman. Berikanlah nikmat iman dan Islam kepada aku. Murahkanlah rezeki aku. Nak tambah lagi isteri aku. Boleh macam-macam. Kan? Isteri pula, ya Allah, tetapkanlah iman hati aku. Kan? Jangan bagi dia kahwin lain, ya Allah. Kan? Boleh minta belakang. Allah amat mengetahui kemampuan kita. Apa yang kita mampu untuk kita lakukan dalam diri kita. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku, istiqamahkanlah aku dalam pengajian diploma ini ya Allah. Kan minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkanlah semangat aku ya Allah walaupun aku telah berumur. Bukan berumur tu maksud dia tua dah, lama sedikit daripada saya, begitu saja. Kan? Jadi kita berdoa kepada Allah, minta. Yang paling penting kita minta apa? Ya Allah ya Tuhan aku, minta jauhkanlah daripada azab api neraka ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Doa bagi banyak kepada Allah.
Moga-moga Allah itu amat pengampun dosa-dosa hamba-hambanya. Itu tuan-tuan. Makna kata doa. Yang dikatakan perkataan jadi kita sebut, kita cakap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lepas itu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, merayu, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah makbulkan doa kita. Itu dinamakan percakapan ataupun perkataan. Seterusnya, yang dimaksudkan dengan perbualan ataupun perbuatan. Yang dimaksudkan dengan perbuatan solat itu adalah apa dia, tuan-tuan? Ustaz. Mula kita berdiri. Ya, kita berdiri. Bila kita berdiri, kita angkat takbir. Ini gerak geri kita. Takbir, angkat. Qiyam. Allahu Akbar, kita qiyam. Perbuatan, tuan-tuan. Kita rukuk, bangun, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. Semua itu pergerakan. Bila elemen pergerakan itu dilakukan, itulah dinamakan perbuatan. Jadi tadi yang cerita tadi kan, kalau kita tengok cerita tadi, sah tak tadi ni? Dia dah ikut dah. Suami dan isteri dia kata, abang pergi sembahyang ikut imam. Tetapi dia lari ikut imam di terjun dalam bola tu. Perbuatan tak? Perbuatan. Tapi perbuatan itu membatalkan solat dia. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan tengok. Ini baru diistilahkan dengan perbuatan. Lepas ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut apakah yang dikatakan perbuatan yang sah solat dan perbuatan yang boleh membatalkan solat, insya-Allah. Jadi mari kita tengok dalil pensyariatan solat. Dalil pensyariatan ataupun hujjah ataupun apa yang telah termaktub dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada Al-Quran yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat. Dalil yang anda bagi intro permulaan tadi. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dalam surah Al-Baqarah. Ini dalil-dalil nak menceritakan bahawa pentingnya solat. Bukan zakat penting, malah dia dihukum wajib. Dalil yang kedua dalam surah An-Nisa, fa'aqimus salat innas salat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tengok di situ. Ada berapa? Satu, dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ini dia kata apa? Sesungguhnya solat, sembahyang. Kita mengaji hari ini bab sembahyang, bab solat. Adalah kewajipan. Solat kewajipan. Solat itu wajib. Dan ditentukan waktunya. Ada waktu-waktu solat. Waktu zuhur pukul berapa, waktu asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, ada waktunya. Dan ke atas apa? Ke atas orang-orang apa? Yang beriman. Orang beriman ni orang Islam lah. Orang Islam semua diwajibkan. Yang mukallaf itu dikatakan solat dalam dalilnya. Dalil solat yang nak cerita tentang kewajipan solat itu dalam surah An-Nisa ayat 103. Jadi tuan-tuan boleh buka dan tengok sendiri dalam surah An-Nisa ayat 103. Itu dalil disyariatkan solat kepada manusia, kepada kita ni. Ada lagi dalilnya daripada As-Sunnah, daripada Al-Hadis, daripada Nabi Muhammad SAW. Kita tengok hadis daripada Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ustaz salah hafal hadis ni. Syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakah wal hajjul bait was shaum Ramadan. Tuan-tuan hafal hadis ni. Islam itu dibina di atas 5 rukun ataupun 5 perkara. Ini rukun Islam dibina di atas 5 perkara. Apa dia? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, makna kata kita Islam.
Selepas itu kita kena buat apa? Mendirikan solat. Selepas, makna kata pentingnya solat ini, dia tak duduk hak nombor 5. Dia duduk yang nombor nombor 2. Nombor 1, apabila kita mengucap, kita mengaku Allah itu Tuhan kita, Muhammad itu Rasul kita. Bila kita mengaku saja, kita kena solat. Nak cerita pentingnya solat itu. Ini hadis muttafaqun alaih daripada Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang seterusnya, hadis Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Islam itu ialah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk mengerjakannya. Dan itu sama saja. Ini nak menceritakan pentingnya solat. Okey, ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, mari kita tengok. Bila kita nak solat ni, kan, kita tak tahu solat ni wajib ke, sunat ke, ada yang tak tahu lagi. Tapi ustaz-ustazah ni, insya-Allah lah semuanya mamsyil hal ataupun arif dah ni tentang solat-solat ni, tak pernah tinggal pun. Kan? Bagi orang lelaki lah, kalau orang perempuan tu tinggal selalu je lah. Nak buat macam mana uzur syar'i. Kan? Jadi tak ada masalah. Bila kita tahu hukum, kita tahu mana satu yang kita kena tinggal dan tak kena tinggal. Okey. Kita tengok hukum mendirikan solat. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan solat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Di langit pada malam Isra dan Mi'raj. Allah telah fardukan solat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit pada malam Isra Mi'raj. Kita tahu, kita sambut peristiwa Isra Mi'raj, kan? Tiap-tiap tahun kita sambut. Kita tahu kisah ini. Pada awalnya difardukan sebanyak 50 solat, kemudian dikurangkan sehingga kepada 5 solat. Tuan-tuan tengok, Nabi kita ni naik turun, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyaklah kaul yang mengatakan naik sekali minta 5 kali, ada yang kata sekali minta 9 kali, 9 kali 5 45, sekali minta 9 kali, 5 kali naik jadi 45. Ada yang kata sekali minta 5 kali, 9 kali naik 45. Macam-macam pendapat. Tetapi yang pastinya hari ini, solat hari ini adalah tinggal 5 waktu. Asal daripada 50 waktu, ustaz-ustazah, tinggal 5 waktu. Makna kata berapa puluh kali ganda? 10 kali ganda. Tinggal 1 kali ganda sahaja. 5 waktu. Daripada 50 tu. Saya tak tahu, ustaz-ustazah. Kalaulah kita ni kena 50 waktu, pakai tak kerja, saya nak bersyarah depan ni pun tak sempat. Sebab apa? Selang 4 minit, Allahu Akbar, bunyi pula azan. Selang 5 minit, bunyi pula azan. Nak bagi cukup 50 waktu? Bukan senang. Gaya nak tidur pukul 12, bunyi pula azan. 50 waktu sehari semalam. Kalau sehari 24 jam, kita kata ada setengah jam sekali. 24 setengah jam sekali, 24 jam sehari semalam. Gaya nak tidur bunyi azan, gaya tidur bunyi azan. Tetapi diringankan kepada umat Nabi Muhammad ini, dikurangkan sampai 5 waktu. Berapa banyak dikurangkan? Banyak sekali. Tetapi walaupun 5 waktu kita laksanakan, di waktu siang hari, di malam hari pun masih di awal hari, di awal malam, bukan di tengah malam yang fardu ni. 5 waktu, tuan-tuan. Tu pun tak boleh nak buat. Tu pun bertinggal selerak. Kalau sebut, pi majlis tu dapat duit RM500, wakaf pi tu. Bila solat, siapa nak beli? Ramai yang tak dapat pun. Jadi tuan-tuan, ustaz-ustazah yang saya kasih sekalian, ini nak diceritakan mengenai solat 5 waktu ini. Kelebihan dia apa dia? Kelebihan dia sama pahala dia dengan 50 waktu. Sama dengan 50 waktu. Solat 5 waktu juga ialah bermula daripada solat fajar, daripada subuh, masuk waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini. Jadi kefarduannya telah
telah ditetapkan melalui persepakatan ijma' ulama dan hukumnya adalah wajib bagi mereka yang meninggalkannya adalah berdosa. Itu tuan-tuan kena tahu. Makna kata kalau kita tinggal, makna kata berdosa. Ustaz, saya ni tak boleh nak solat. Sebab apa saya nak solat? Saya ni ustaz, uzur ustaz. Bila uzur, orang perempuan lah ni, bukan orang lelaki. Orang lelaki kalau uzur tak uzur kena solat juga. Sama sahaja. Tak boleh solat duduk, solat tidur. Tak boleh solat tidur, duduk terlentang. Solat dengan mata. Boleh? Tak ada masalah. Boleh solat. Kecuali orang perempuan kena tinggal solat. Seronok perempuan bila sebut tinggal solat. Tapi kena tinggal solat waktu yang datang fatrah ataupun tempoh masa dia keuzuran. Uzur macam mana ini? Dia didatangi dengan darah kotor ataupun haid, bagi orang yang cukup umur. Jadi janganlah kita ni, orang tanya pasal apa tak sembahyang ustaz? Tak uzur. Padahal tak uzur pun, jangan tipu diri sendiri. Sebab apa? Meninggalkan solat ini, meninggalkan perkara yang wajib ini adalah berdosa. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian. Ustaz-ustazah, mari kita tengok hikmah. Bukan saja Allah turun fardu solat ke atas umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ada hikmah dan faedah dia mendirikan solat. Okey, seorang hamba, hikmah dan faedah mendirikan solat ini, seorang hamba itu dapat menzahirkan konsep ubudiyah, penghambaan. Kita ni hamba Tuhan kita Allah. Ya Allah, aku ni hamba, aku minta maaf banyak-banyak. Kalau aku ada silap, ampunkan dosa aku ya Allah. Ada sifat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia adalah milik Allah. Dengan menunaikan solat, seseorang insan menunjukkan sifat ubudiyah dan terasa dirinya sentiasa terikat dengan penciptanya yang maha suci lagi maha tinggi. Maksud dia, kita ni sebagai hamba, bila kita sembahyang ni, kita solat ini, kita merasakan solat ini kita sedang berinteraksi dengan Tuhan kita. Kita bercakap dengan Tuhan kita. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman ya Allah. Itu kita dalam doa kita, inna salati, sembahyang aku, wa nusuki, dan ibadah aku, wa mahyaya, dan kehidupan aku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak ada tempat lain dah aku nak bergantung melainkan kepada Engkau ya Allah. Aku nak bergantung kat siapa? Dekat Engkau ya Allah. Jadi ada sifat pergantungan di antara hamba dan pencipta. Selain itu, solat menjadikan seseorang itu kuat hubungannya dengan Allah dan menjadikan dirinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila dia solat, sebab apa? Bila dia solat, dia akan sentiasa ingat Allah. Allahu Akbar. Bila dia khusyuk hati dia, dia terasa Allah melihat. Sebab itulah dalil Allah Subhanahu wa taala, innas salati innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara keji dan munkar. Sebab apa? Bila kita solat, kita sentiasa nak buat perbuatan maksiat, kita ingat, kita baru minta kepada Allah Taala, tak ampun dosa aku. Ya Allah, tetapkanlah iman aku. Ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat. Kita sentiasa berinteraksi dengan Allah. Jadi apabila kita nak melakukan sesuatu, kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sentiasa ada hubungan dengan Allah. Kita sentiasa melihat Allah itu sentiasa berada dekat dengan kita, sentiasa melihat pergerakan kita insya-Allah. Okey. Seterusnya, solat yang sebenarnya mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dia kata dah, solat dapat mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Itu yang kita kena ingat. Solat juga merupakan salah satu sebab yang boleh membersihkan seseorang hamba daripada dosa dan kesalahannya. Solat itu dapat membersihkan daripada seorang hamba dengan kesalahannya. Makna kata, kalau dia melakukan kesalahan,
Dalam solat ni lah tempat dia nak menyucikan diri dia, nak menyucikan jiwa dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dan hikmah lain lagi, solat membuatkan hati menjadi tenang, jiwa merasa lapang dan melepaskan seseorang itu daripada rasa susah yang mengeruhkan keceriaan hidup. Kerana inilah solat menjadi penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda terus melakukan solat dan bersolat apabila ada perkara yang menyusahkannya. Rasulullah apabila ada kesukaran yang berlaku, yang membuntukannya dalam sesuatu urusan, dia akan solat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini ada masalah, baik rumah tangga, baik masalah di sekolah, baik masalah dengan jiran, baik masalah dengan masyarakat dan sebagainya. Jika ada masalah, manakah kita untuk nak menyelesaikan masalah? Adakah kita pergi railway station duduk atas bukit? Adakah kita railway station duduk di tepi pantai? Di pantai mana? Batu Feringgi contoh. Pantai mana? Teluk Batik contoh. Tengok orang berenang. Railway station kan macam tu. Kan? Jadi tak boleh. Kita orang Islam ni, itu bukan cara kita railway station. Cara kita railway station adalah kita ambil wudu. Ambil wudu, bersihkan diri kita. Lepas itu kita akad takbir, solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sudah solat kita berdoa. Kalau kita dikutuk, kita dicerca, kita dihina, kita diberi berbagai-bagai cabaran, kita berdoa, ya Allah, sekiranya kita akan rasa tenang apabila kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya inilah ujian untuk aku melepaskan diri aku daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Aku sanggup menerima segala ujian ini, ya Allah. Sekiranya ujian ini untuk melengkapkan aku, untuk memudahkan aku melangkah ke syurga-Mu, ya Allah, aku redha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiralah ini ujian untuk aku menjadi lebih matang, ya Allah, untuk aku menjadi seorang yang lebih kuat iman aku kepadamu, ya Allah. Aku rela akan ujian ini, ya Allah. Kan? Jadi kita akan merasa tenang. Apapun kita rasa Allah ada, Allah duduk dengan kita, Allah bantu kita walaupun kita dalam keadaan susah. Orang cerca kita, orang hina kita, tetapi Allah ada. Kita anggap ini sebagai satu ujian. Tuan-tuan, hidup ini tidak lama, tuan-tuan. Bagi orang yang tak pernah bersolat, bagi orang yang tak pernah pun nak bersolat ini, saya boleh gambarkan ini adalah sebagai orang yang tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pula dengan makhluk? Apakah itu hukum dia dengan makhluk? Apakah hubungan dia dengan makhluk? Cuba kalau saya gambarkan, tuan-tuan, ustaz-ustaz sekalian. Kita sebagai hamba Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi juga makhluk, tuan-tuan. Bumi juga telah diciptakan oleh Allah untuk kita duduk di atasnya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau boleh saya gambarkan bumi ini sebagai muka. Bumi ini, muka saya ini sebagai muka bumi, tuan-tuan. Muka tuan-tuan sebagai muka bumi. Cuba tuan-tuan ustaz-ustaz bayangkan. Muka tuan-tuan itu adalah muka bumi. Ramai orang yang menata di atas muka tuan-tuan. Kita tengok jerawat sebiji pun kita susah hati, tuan-tuan. Ini kan pula manusia duk menata di atas muka kita ini dengan melakukan berbagai maksiat, dengan membuang najisnya di muka kita, melakukan maksiat di muka kita, meludah di muka kita, buat kejahatan di muka kita, berjudi di muka kita, melakukan segala macam kejahatan, kezaliman di atas muka kita. Kita tak marah ke, tuan-tuan? Jerawat naik sebiji, kita kalut pergi cari krim supaya jerawat tu tak timbul. Ish, malu lah nanti nak pergi sekolah. Kan salah kan? Malu lah nanti orang tengok ada jerawat dah pula kat pipi je. Merah je lah. Itu baru sebiji. Kalau 3 biji, yang paling ni naik duduk atas hidung. Merah je atas batang hidung kan. Malu. Rasa nak marah pun ada. Ish, jerawat ni. Sebab apa naik atas batang hidung pun tak tahu. Kan? Itu baru jerawat. Ini muka bumi. Cuba tuan-tuan bayangkan, usah bayangkan. Muka bumi ini menerima kita ini dalam penuh keredaan. Kita melakukan maksiat di atas mukanya, kita buat segala macam kejahatan, kezaliman di atas mukanya.
Tetapi setelah kita melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, oh kok-koklah kita nak fair dengan bumi. Bumi, aku banyak melakukan kesalahan di atas muka engkau. Kan? Kok-koklah kita nak asal macam tu. Dah, tetap bongkak, angkuh, takaburnya kita. Sebab apa saya katakan takabur? Orang-orang yang takabur ini, orang yang tak mau nak cium balik bumi. Dah dia berak, dia buat buang najis dan sebagainya, buat maksiat, buat segala macam di atas muka ini, tetapi tak merasa pun untuk nak fair dengan bumi. Sekurang-kurangnya kita dah duduk atas muka bumi, kita buang najis dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita 5 waktu sehari semalam kita cium balik bumi. Bumi, nak buat macam mana? Aku duduk di atasmu, aku terpaksa bumi. Kan? Mana kata ada interaksi kita. Kita boleh sujud cecah bumi, cium bumi. Kita sujud membesarkan Allah di muka bumi ini. Bumi rasa bangga. Sebab apa? Kita membesarkan Tuhan kita di mukanya. Kita nak macam itu. Itulah tuan-tuan, hikmah orang yang melakukan solat dapat terhindar daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Okey, kita tengok tuan-tuan. Sekarang yang saya nak huraikan di sini adalah waktu-waktu solat. Apakah yang dikatakan dengan waktu solat? Waktu solat adalah waktu untuk kita melakukan solat fardu. Kita tengok, waktu yang pertama adalah waktu zuhur. Waktu zuhur ini bermula apabila waktunya bermula dari gelincir matahari, iaitu matahari condong. Matahari condong dari pertengahan langit ke arah barat. Contoh, bila kita letak sebatang pen di sini. Tuan-tuan, ustaz-ustazah, bila pen kita letakkan, matahari naik sama dengan pen. Jadi ada bayang tak kita tengok? Tak ada bayang. Bila tak ada bayang, itu belum dinamakan tergelincir ke arah barat. Apabila bayang itu tergelincir ke arah timur, matahari telah ke arah barat, bayang ke arah timur. Bayang ke arah timur, dan apabila berlaku begitu tergelincir matahari itu, maka masuklah waktu zuhur. Sehingga bayang seorang itu menjadi sepertinya. Okey, bayang itu menjadi sepertinya. Dan asal waktunya selepas keluar waktu zuhur hingga bayang menjadi 2 kali ganda. Okey, waktu zuhur. Habis waktu zuhur macam mana? Contoh sebatang pen tadi, bayang dia matahari ke arah barat, pen itu condong, jatuh. Okey, ini bayang. Okey, bila jatuh, bayang ini dinamakan bayang zuhur lagi. Apabila bayang ini dah lebih daripada satu bayang, maka masuklah waktu asar. Itu. Mana kata bayang menjadi 2 kali ganda, ni 1 kali ganda. Masuk ganda yang kedua ini dimasuklah waktu asar. Waktu asar pula, habisnya waktu asar apabila cahaya matahari menjadi kuning. Dah nak masuk waktu maghrib. Di ufuk timur, di ufuk barat itu matahari dah semakin terbenam, semakin menghilang. Dan hampir-hampir hilang itu, maka naik cahaya yang kekuning-kuningan. Kan? Orang panggil apa? Cahaya senja. Maka habislah waktu asar. Waktu maghrib bermula apabila tenggelam matahari, terbenam matahari. Waktu maghrib ni dengan waktu asar ni, apabila habis cahaya kuning tu, cahaya kuningnya tenggelam matahari, tak nampak matahari. Bila tak nampak matahari itu, itulah terjadinya waktu maghrib. Waktu maghrib hingga kepada hilangnya cahaya, iaitu cahaya merah di langit. Bila tenggelam matahari, cahaya merah itu ada lagi. Bila kita tengok matahari tenggelam, matahari terbenam, di ufuk tu ada ufuk merah lagi. Kita nak panggil waktu apa? Waktu senja juga kan? Di merah lagi. Bila merah lagi itu ada lagi waktu maghrib. Dan merah itu semakin hilang, dan apabila hilang cahaya merah itu, maka masuklah waktu isya.
waktu isyak bermula dengan keluarnya waktu maghrib. Makna kata hilang cahaya merah tadi, naik gelap saja, masuklah waktu isyak. Sehinggalah sampai setengah malam. Setengah kaul mengatakan begitu. Dan setengah kaul lagi mengatakan apabila habisnya sampainya waktu fajar kadhib. Fajar kadhib. Habis waktu isyak. Dan waktu subuh apabila terbitnya fajar kedua. Terbitnya fajar kedua ini yang dimaksudkan dengan fajar kedua adalah fajar shadiq. Fajar pertama tadi, fajar kadhib tadi, cahaya putihnya melintang macam tu. Melintang putih cahayanya. Itu dinamakan fajar kadhib. Apa maksud fajar kadhib? Fajar kadhib adalah fajar dusta. Atau fajar itu nak memberitahu belum lagi masuk subuh, tapi hampir masuk subuh. Apabila naik fajar kedua, fajar yang bertegak, cahaya putihnya tegak, maka itulah dinamakan fajar shadiq ataupun fajar yang sebenar. Maka masuklah waktu subuh. Dan habisnya waktu subuh hinggalah terbitnya matahari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.